Bring your A-game. Dunia pendidikan sudah berubah. Semuanya sudah berbeza. Kita tidak lagi boleh gunakan cara lama. Snap telah merupakan satu game changer. Pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik. Setakat ini, Snap telah diperkenalkan di Sekolah Tuanku Abdul Rahman Ipoh, Kolej Yayasan Saad Melaka, Sekolah Menengah Sains Tapa dan sekolah-sekolah di Negeri Perlis. Analisis penggunaan menunjukkan peningkatan dalam peratusan murid menghantar tugasan sebanyak 76%. Tinjauan kami juga mendapati 80% guru dan murid bersetuju bahawa proses pengurusan tugasan sekolah menjadi lebih mudah dengan Snap. Mudahnya guna Snap. Saya boleh bagi homework, marking, semua dalam Snap je. Siap pada rekod dan analisis. Mudah saya nak pantau tugasan murid. Technical support pun ada kalau saya perlukan bantuan. Based on my experience, Snap is the coolest app I've ever seen. We can play games while learning new things and even send our works with just a few clicks. In short, Snap makes my life easier. Kelebihan menggunakan Snap: langganan percuma, integrasi dengan Google Classroom, rekod dan analisis pencapaian, perincian gamifikasi, program ganjaran serta 50% pendapatan hasil iklan akan disalurkan kepada pihak sekolah. Anda berminat? Edry sedia membantu. Snap, bring your A-game. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Kami juga amat bersyukur kerana dapat berada dalam satu majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini, iaitu Snap at Chuping Valley Accelerator Educational Program 2022. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati, rahmati dan mudahkanlah urusan program kami ini, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami segala ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Cikgu Rogayah binti Ma'arif yang bertugas di SK Sungai Baru. Tajuk pembentangan saya ialah Menggilak Mutiara di Sebalik Pasir, iaitu program Asrama Desa SK Sungai Baru. Okey, kita tengok. Latar belakang murid. Saya nak menceritakan sedikit mengenai latar belakang murid saya dari SK Sungai Baru, iaitu 80% adalah anak-anak nelayan,
15% adalah anak-anak petani dan 5% adalah anak-anak lain-lain pekerjaan, contoh seperti guru, jururawat dan lain-lain. Jumlah murid asrama saya iaitu 33 orang, 22 orang lelaki dan 11 orang murid perempuan untuk tahun 2022. Asrama kami dapat memuatkan 50 orang murid, tetapi selepas COVID hanya mampu memuatkan 33 orang murid. InsyaAllah ke tahun ke hadapan kami akan menambahkan jumlah penghuni asrama desa SK Sungai Baru. Okey, objektif program yang kami pilih untuk SK Sungai Baru, amnya untuk asrama desa SK Sungai Baru. Memperkasakan murid-murid di SK Sungai Baru, amnya dan khususnya murid-murid asrama desa SK Sungai Baru ke arah melahirkan murid-murid yang berwibawa. Kemudian, membina kepercayaan dan keyakinan kepada diri bahawa dengan persediaan yang mantap, murid-murid boleh meningkatkan pencapaian akademik dan sahsiah diri mereka. Seterusnya, meningkatkan kecemerlangan dan kematangan diri mereka dan mendedahkan kaedah keusahawanan ke arah hala tuju mencari pendapatan dan supaya mereka menjadi murid yang berjaya suatu hari nanti apabila meninggalkan dunia persekolahan. Okey, di sini kita tengok program asrama di mana Tuan Pengarah telah turun melawat ke asrama desa. Kita menerapkan nilai-nilai murni kepada murid supaya menjaga kebersihan, kesihatan diri dan mereka pandai mengurus diri. Okay, seterusnya, antara program-program yang diikuti oleh asrama, pameran di kios pada Karnival Seni Budaya Asrama Desa yang diadakan pada 24 dan 25 September yang lalu. Dan di sebelah tu, gambar perasmian kebitaraan bola tampar asrama pada 22 Jun 2022. Okey, seterusnya, program-program yang saya sebut tadi iaitu program asrama yang diberi nama Menggilak Mutiara di Sebalik Pasir. Kenapa kami memilih perkataan mutiara? Kerana anak-anak murid kami adalah terdiri pada ramai anak nelayan dan sekolah kami pula adalah sekolah di pesisiran pantai. Jadi mutiara adalah suatu yang amat berharga. Perumpamaan anak-anak murid kami adalah anak murid yang sangat berharga untuk negara dan bangsa suatu masa nanti. Okey, antara program yang kami adakan, pertama, kelas bahasa Inggeris setiap Isnin dan Selasa 8.30 malam hingga 9.45 malam. Kenapa pihak sekolah memilih 2 hari untuk program bahasa Inggeris? Kerana kita sudah sedia maklum bahawa anak-anak di sekolah kampung, terutama keluarga B40, anak-anak nelayan, petani, amat kurang menguasai bahasa Inggeris. Jadi kita menekankan subjek ini dan kita ambil 2 hari supaya mereka dapat memantapkan penguasaan bahasa Inggeris mereka dan menaikkan kemajuan mereka dalam akademik, terutama subjek bahasa Inggeris. Okay, seterusnya, untuk subjek bahasa Melayu kita memilih hanya 1 hari. Pada hari Rabu 8.30 malam hingga 9.45 malam. Sebab aktiviti-aktiviti yang lain, keusahawanan dan sebagainya, kita menggunakan bahasa Melayu dan diselang-seli dengan penggunaan bahasa Inggeris ketika mengadakan program-program dan aktiviti di sekolah. Okay, contoh, aktiviti keusahawanan, pertanian dan hidroponik. Pertanian biasa, murid-murid menanam sayur di asrama dan juga kaedah pertanian hidroponik yang dengan kerjasama kelab RBT SK Sungai Baru. Selain daripada itu, murid-murid asrama desa juga menternak ikan air tawar. Kita sudah sedia maklum, pihak Jabatan Pendidikan Negeri Perlis telah membekalkan ikan puyuh ke sekolah-sekolah asrama. Jadi untuk menambahkan ikan penternakan air tawar ini, kami telah dengan inisiatif pihak sekolah mencari ikan-ikan lain juga untuk diternak seperti ikan sepat dan ikan haruan. Ikan-ikan ini akan dijadikan pekasam dengan kerjasama PIBK sekolah untuk memasarkan ikan pekasam tersebut. Juga untuk murid memproses, membuat pekasam juga telah dibantu oleh ibu bapa iaitu PIBK sekolah. Contohnya murid-murid kami adalah anak-anak nelayan yang ramai seperti saya sebut tadi. Mereka memang mahir dalam proses membersihkan ikan dan juga membasuh ikan.
Jadi proses ini semuanya dilakukan oleh murid dengan dipantau oleh guru dan juga dibantu oleh PPM, pihak guru dan pihak jawatankuasa asrama lah. Sesekali PIBK akan turun memantau dalam proses membersihan ikan dan menyediakan ikan untuk dijadikan perkasar. Kemudian kita ada di asrama desa kebitaraan bola tampar. Kebitaraan bola tampar yang saya sebut tadi telah dirasmikan pada 22 Jun 2022. Okey, kita jadikan aktiviti radah setiap petang. Selain daripada bermain bola tampar, mereka juga boleh membuat pilihan bermain badminton dan bola sepak. Tetapi keutamaan kepada bola tampar sebab kita ada kemudahan. Terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis kerana telah membekalkan kepada pihak asrama kami bola jaring dan gelanggang khas di asrama untuk budak-budak bermain bola tampar. Okey, seterusnya kelas Al-Quran dan Tajwid kita adakan setiap malam di asrama sebelum maghrib dan selepas waktu maghrib. Okey, kelas ini telah diambil alih oleh seorang guru kafah dan akan membetulkan bacaan Al-Quran murid dan membimbing murid sehingga lancar membaca Al-Quran. Okey, di sini kita tengok proses membersihan ikan untuk dijadikan ikan perkasan seperti yang saya sebut tadi dan sayur hidroponik yang boleh dituai dan dijual kepada pembeli. Alhamdulillah, hasil jualan dapat digunakan untuk tabur asrama dan penggunaan untuk program-program seterusnya. Okey, rasional. Kenapa program tersebut pihak sekolah dan pihak asrama telah memilih? Kerana di sini kita akan menyediakan ruang dan peluang untuk mereka menimba kejayaan. Kemudian, berfikiran optimis dan sentiasa memberi peluang dan sokongan setiap usaha yang dilakukan oleh murid-murid. Pihak sekolah sentiasa akan beri sokongan kepada murid untuk mereka berjaya. Dorongan dan motivasi sentiasa diberikan. Kita tekankan nilai-nilai murni, perkembangan dari segi rohani dan insaniah murid. Maka mereka insya-Allah juga turut akan berjaya di segi akademik dan juga co-curriculum. Murid-murid juga diberi berpeluang menyertai pelbagai pertandingan di peringkat sekolah. Contoh peringkat PKP juga negeri dan juga sehingga ke peringkat kebangsaan. Okey. Pihak asrama juga melahirkan murid yang boleh berdikari dan suatu masa nanti mampu memberi peluang pekerjaan pada masyarakat setempat. Okey, di sini kita tengok aktiviti yang mereka lakukan sewaktu sebelum maghrib dan selepas maghrib, membaca Al-Quran dan juga makan malam. Ketika makan malam, apa-apa aktiviti, kita sentiasa menerapkan nilai-nilai murni supaya mereka sentiasa menjaga adab, bersopan santun, semoga menjadi insan yang berakhlak baik. Okey, seterusnya kita tengok kemenjadian murid untuk tahun 2022. Kebitaraan bola tampar asrama membuktikan 6 orang murid perempuan telah mewakili Negeri Perlis ke MSSM yang dilangsungkan pada bulan September yang lalu di Kuala Selangor. Sebelum itu, mereka telah menyertai MSSPS di mana tim perempuan bawah 12 SK Sungai Baru telah menjadi johan di peringkat Negeri Perlis dan tim lelaki telah mendapat tempat ketiga MSSPS. Dan selain pada permainan bola tampar, salah seorang murid asrama kami, Muhammad Fakrodani bin Muhammad Zahir, telah terpilih ke MSSN dalam permainan sepak takraw di Kuala Nerus, Terengganu. Kemudian selain pada aktiviti sukan, kita tengok pula kepada co-akademik. Murid-murid asrama SK Sungai Baru juga tidak ketinggalan dalam menyertai aktiviti co-akademik di mana untuk peringkat PKP 4 ini, murid SK Sungai Baru telah menjadi johan dalam acara syair untuk PKP Simpang 4 dan tempat ketiga untuk peringkat Negeri Perlis. Selain pada itu, syair bahasa Melayu, murid asrama juga telah mendapat tempat kedua di peringkat negeri, iaitu Muhammad Akmal bin Muhammad Yusri. Seterusnya kita tengok Carnival STEM
Perlis yang baru saja dilangsungkan baru-baru ini untuk tahun 2022, di mana murid SK Sungai Baru juga murid yang tinggal asrama dalam pertandingan Bridge Building Competition telah mendapat naib johan. SK Sungai Baru yang diwakili oleh murid asrama desa telah mendapat naib johan di peringkat negeri Perlis. Itu adalah kebanggaan dan kejayaan untuk asrama kami, untuk anak-anak murid kami. Seterusnya, Karnival Seni Budaya Asrama yang diadakan di dataran 350 Anjuran JPM Perlis pada 24 dan 25 September yang lalu, murid-murid asrama juga tidak ketinggalan menyertai acara tersebut yang dipertandingkan, contoh seperti tarian, nyanyian dan monodrama. Walaupun kami tidak mendapat tempat, tetapi kami sangat berbangga kerana murid kami sangat berketerampilan dan yakin untuk menyertai acara-acara yang dipertandingkan. Mereka berusaha bertungkus lumus berlatih walau dalam masa yang singkat untuk menyertai karnival tersebut. Mereka juga menyertai pameran yang diadakan di dataran tersebut. Kios SK Sungai Baru mempamerkan aktiviti-aktiviti permainan bola tampar, ada game bola tampar dan kebitaraan asrama yang kami pilih tadi, kebitaraan bola tampar. Kemudian saya nak maklumkan pada 17 hingga 20 Oktober, murid asrama akan mewakili Perlis ke STEM Online Quiz Challenger peringkat kebangsaan. Alhamdulillah, pelbagai aktiviti yang kami sertai telah membuah kejayaan dan membuktikan bahawa murid-murid yang dipilih juga dapat tempat dan berjaya. Okey, seterusnya kita tengok aktiviti-aktiviti. Ini bukti yang mereka mewakili negeri Perlis ke MSSM di Kuala Selangor pada September yang lalu dan yang menyertai sepak takraw di Terengganu dan pertandingan STEM Bridge Building. Okey, seterusnya. Okey, di sini kita tengok rumusan. Berdasarkan program-program yang dilaksanakan, kemenjadian murid telah terbukti. Ini dapat membantu ke arah peningkatan akademik dan sahsiah murid dan juga meningkatkan keyakinan diri murid-murid. Maka terbuktilah pihak sekolah dan pihak asrama amnya telah berjaya menggilak mutiara di sebalik pasir. Sebab itulah kami memberi mutiara kerana kami berasa anak-anak murid kami dari SK Sungai Baru dan juga murid asrama desa SK Sungai Baru sangat berharga dan semoga mereka berjaya apabila meninggalkan dunia persekolahan nanti dan berjaya untuk mengharumkan nama negara. Okey, sekian, terima kasih. Sebelum itu kita tonton pelancaran kebitaraan asrama pada 22 Jun 2022 oleh Tuan Pengarah Pendidikan Negeri Perlis dan aktiviti-aktiviti di asrama. Sekian, terima kasih.